Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad biftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah SWT. Allah pilih kita pada pagi ini. Kita berada dalam bulan Zulkaidah, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kita niatkan juga pagi ini kita sedang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tadi Cikgu Soekarno ceritakan tentang jemputan-jemputan sana sini yang beliau buat, dan mewakili kita semualah sebenarnya kan. Jemput orang sana, jemput orang sini. Tapi yang untungnya Cikgu Soekarno dapat jumpa dengan ramai para ulama, orang soleh. Ini semua nikmat yang sangat besar kan. Cikgu Soekarno baru je pencen kan, elok-elok je pencen, satu dunia pusing jumpa orang soleh. Bukan senang kan. Jadi benda tu bukan sebab ada duit ke tak ada duit, benda tu bukan sebab ada minat ataupun tidak, tapi betul-betul pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh rasa cemburu tak? Boleh tak? Dia yang tak boleh dia hasad, dengki. Maknanya rasa kalau aku tak boleh pi, mudah-mudahan Cikgu Soekarno pun tak boleh pi kan. Kan? Ayat itu hasad, dengki kan. Itu dengki. Tapi kalau rasa cemburu yang dalam bahasa Arab dipanggil ghibtah. Ghibtah tu boleh. Dia lain dengan hasad. Dalam bahasa Melayu kita sebut terjemah lebih kurang sama aja. Dengki, cemburu. Cemburu, tapi dia bukan hasad kan? Hasad dalam bahasa Arab dia berbeza dengan ghibtah. Hasad ni dia berharapkan nikmat itu hilang daripada orang tu, itu baru namanya hasad. Tapi kalau cemburu yang macam ni, cemburu maksudnya aku pun nak buat baik macam mana dia buat baik kan. Yang itu boleh kan? Yang itu tak ada masalah. Yang tu kita rasa ya Allah, kalau akulah dapat macam tu kan best. Macam tu tak apa kan. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi yang kita boleh minta doa je lah kan. Nak pi tak boleh doa, minta doa kan. Besok nak pi mana cikgu? Kemboja. Kemboja. Musafir lah tu kan. Jadi bila musafir pi ke Kemboja, doa orang musafir ni kan mustajab. Satu lagi bila jumpa orang soleh, jumpa mufti kat sana kan, kita sebut lah, cikgu jangan lupa doakan. Bukan orang pergi haji je kita minta doa kan. Kita orang nak pergi jumpa orang soleh pun kita minta doa juga. Kirim doa kan, kirim doa siap-siap. Okey. Macam biasa kita mula dulu dengan baca niat menuntut ilmu Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita baca sama-sama lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Sahaja aku menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, memberi peringatan, mendapat peringatan, memberi manfaat, mendapat manfaat, memberi faedah, mendapat faedah, mengajak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, berharapkan pahala redha dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi insya-Allah pagi ni kita sambung syarah ataupun bacaan daripada hikmah Imam Al-Haddad, hikam Imam Al-Haddad. Kita sampai pada hikam yang ke-83. Betul tak? 80 sudah, 81 sudah. 81 sudah. Ya, sudah. 82 pun sudah. So 83 insya-Allah. Hikmah yang ke-83. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi fi daraini amin. Qala as-sama'u yushfi as-saqim wa yuhyi ar-ramim idza waqa'a min ahlihi ma'a ahlihi fil waqtil qabil lidzalika wal mahallil laiqi bihi wa huwa fitnatun 'alal mustami'i bil hazzi wal hawa wa 'alal musammi'i 'ala hadzal wajhi. Okey. Terjemah dekat sini nyanyian as-sama'. As-sama', asal perkataan sama daripada dengar, kan? Sami'a, dengar. Kan kita baca sami Allahu liman hamidah, kan? Allah Maha mendengar, kan? As-sami', kan? Allah Taala Maha mendengar. Sami'a, Allah mendengar. Jadi perkataan asalnya sami'a, mendengar. Habis as-sama' maksudnya adalah benda-benda yang didengar. Asalnya begitu. Itu sebab kadang-kadang dia ada satu majlis dipanggil majlis sama' hadis. Maksudnya majlis mendengar hadis. Jadi hadis tu dibaca, jadi kita mendengar. Bukan kita baca sama, kan? Kita dengar aja. Jadi kita duduk dalam majlis dipanggil majlis sama'. Majlis sama' dengan ain, dengan ain, bukan dengan huruf hamzah belakang tu. Kalau dengan huruf hamzah belakang, sama, langit. As-sama, langit. Al-ard, bumi. Itu dengan huruf hamzah. Tapi bahasa Melayu kalau kita eja S-A-M-A apostrofi belakang, kan, dia boleh jadi sama dengan huruf hamzah, dia boleh jadi sama dengan huruf ain, kan. Jadi mungkin terkeliru antara dua tu. Jadi kalau majlis hadis tu dipanggil majlis sama' dengan huruf ain, iaitu kita mendengar. Tapi dekat sini perkataan yang dimaksudkan dekat sini as-sama' dekat sini adalah nyanyian-nyanyian. Benda yang didengar dekat sini dalam bentuk suara yang sedap, nyanyian. Tapi tentulah yang dimaksudkan dengan nyanyian dekat sini ni adalah nyanyian yang berbentuk dipanggil as-sama' ar-rahmani, iaitu yang ada kaitan dengan memuji Allah, membangkitkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksudkan dengan Imam Al-Haddad, sebab beliau berada di tempat, di Tarim, yang mana mereka memang tak ada nyanyi lagu puji wanita, kan, lagu Isabella apatah lagi. Mereka tak ada benda tu. Mereka cuma ada, kalau nyanyi-nyanyi ni semua qasidah-qasidah puji Allah, puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je lah yang kalau dengar pujian, puji apa, lagu-lagu ni, yang mereka dengar lagu jenis macam tu je. Mana ada lagu lain. Jadi bila dia sebut nyanyian kat sini, maksudnya nyanyian-nyanyian yang baik lah. Kita terus faham macam tu. Terus faham, kata okey, ini maksud nyanyian kat sini. As-sama' yushfi saqim. Yushfi, menyembuhkan. Perkataan syifa kita biasa dengar, kan. Syifa, sembuh. Penawar. Yushfi, menawarkan. Menawarkan dah jadi macam lain lah. Menyembuhkan. Menyembuhkan. As-saqim. Saqim ni orang yang sakit. Jadi menyembuhkan orang yang sakit.
Sakit kat sini maksudnya sakit yang berada dalam hati lah, kan? Bukanlah sakit fizikal. Kalau sakit fizikal boleh sembuh dengan nyanyi, senang lah. Doktor tak boleh kerja dah. Panggil penyanyi je main hospital. Jadi masuk kat sini sakit yang berada dalam hati. Wa yuhyir ramim, yuhyi menghidupkan. Dan kita tahu Allah Ta'ala yuhyi wa yumit, kan? Yuhyi menghidupkan, yumit mematikan. Jadi yuhyi ar-ramim, Allah Ta'ala menghidupkan, Allah Ta'ala pula, maksudnya lagu-lagu tu, nyanyian-nyanyian itu menghidupkan ar-ramim. Ar-ramim dekat sini maksudnya yang mati. Mati apa kat sini? Mati hatinya. Macam mana? Idza waqa'a min ahlih, apabila ia terletak pada ahlinya, maksudnya yang mendengarkannya, yang menyanyikannya adalah orang yang betul, kan? Ma'a ahli, bersama dengan ahlinya, maksudnya tempatnya, masanya. Fil waqti, pada masa, waktu lah, kan? Fil waqtil qabili lidzalik, yang menerima demikian. Al-qabil, yang menerima. Asalnya qabul, menerima. Ijab qabul tu, kan? Qabul tu terima. Jadi al-qabil, yang menerima. Menerima kat sini maksudnya yang bersesuaian. Waktu yang bersesuaian dengannya. Maksudnya nyanyi pun bukanlah boleh bila-bila masa, walaupun nyanyi qasidah. Dosa duk nyanyi qasidah pukul 3 pagi. Orang tidur dia pun nyanyi qasidah. Dia kata tak apa, qasidah ni bagus untuk menghidupkan jiwa. Jangan. Kena pelempang lagi. Jadi kita kata waktu yang sesuai. Al-waqt al-qabil lidzalik, waktu yang sesuai dengan demikian. Wal mahal al-laiqi bihi, mahal tempat, al-laiqi bihi, yang layak dengannya. Tempat pun kena sesuai juga. Jadi kalau masanya sesuai, orangnya betul, masanya betul, tempatnya betul, maka nyanyian itu akan menghidupkan dan menyembuhkan. Itu kata Imam Al-Haddad. Wa huwa fitnatun, tapi dia boleh jadi fitnah. Wa huwa, dia fitnah, dia boleh jadi fitnah. Alal mustami', ke atas orang yang mendengar. Bil hazzi wal hawa, hanya dapat keinginan dan nafsu semata-mata. Wa alal musammi', musammi' yang mendengarkan, maksudnya yang melantunkan. Mustami' orang yang mendengar, musammi' orang yang mendengarkan, maksudnya orang yang menyanyikan benda tu. Dua-dua ala hadzal wajhi, atas wajah ini juga, maksudnya sama juga, iaitu dia boleh hanya mendapat keinginan dan nafsu. Apa maksud kat sini? Kalau kita perhatikan, zaman Nabi SAW dulu ada nyanyian tak? Ada, kan? Ada nyanyian pada zaman Nabi SAW, bukan tak ada nyanyian. Bahkan ada nyanyian yang dinyanyi di Masjid Nabawi lagi, semulia-mulia masjid selepas Masjidil Haram, dan semulia-mulia tempat kerana adanya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang menyanyi, ada, kan? Maksudnya nyanyian ni dah berada pada zaman Nabi SAW. Bahkan sebelum Nabi SAW lagi, orang kafir Quraisy pun terkenal dengan nyanyian-nyanyian. Bahkan Nabi SAW pun pernah hendak mendengar nyanyian-nyanyian, kan? Waktu baginda masih lagi budak, kan? Yang mana baginda turun dari bukit jaga kambing tu, kan? Tengah gembala kambing, lepas tu dengar nyanyian orang buat majlis di kota Mekah, kan? Baginda turun nak dengar, tapi lepas tu Allah tidurkan baginda. Maknanya perasaan manusiawi tu nak mendengar benda tu ada, kan? Cuma lepas tu Allah tutup daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya nyanyian ni memang ada dalam lipatan sejarah zaman berzaman. Dan Nabi SAW pula tidaklah terus mencaci ataupun marah kepada nyanyian.
Maksudnya nyanyian itu sendiri bukan benda salah, tak ada masalah pun. Cuma nyanyian ni dia boleh jadi dua. Kata Imam Al-Haddad dekat sini, dia boleh menghidupkan hati, boleh apa tadi, menyembuhkan penyakit, tapi dalam masa yang sama juga dia boleh menjadi fitnah, dia boleh menjadi kerosakan. Dua-dua boleh. Walaupun nyanyian itu nyanyian yang berbentuk Islamik sekalipun. Kita tak usah ceritalah nyanyian yang memang confirm salah tu, yang lirik-lirik dia apa membangkitkan hawa nafsu dan sebagainya, itu tak usah ceritalah, itu memang confirm haram lah. Ni kita cerita ni sekarang ni nyanyian yang berbentuk memuji Allah, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, pun ada dua kategori. Dia boleh jadi dua-dua juga. Dia boleh menyembuhkan hati dan menyembuhkan penyakit dan menghidupkan hati yang mati. Syarat dia apa dia tadi? Syarat dia orang yang mendengarkan itu, orang yang menyanyi itu kena betul. Orang yang menerima pun betul, waktunya pun betul, masanya tempatnya pun betul. Kalau semua tu tepat, maka dia jadi penawar kepada penyakit. Macam mana? Contohnya qasidah-qasidah yang dilaungkan memuji Allah dan memuji Nabi SAW oleh orang yang melaungkan tu memang orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasul SAW. Dia bukan nyanyi itu semata-mata sebab suara dia sedap, bukan sebab orang puji, bukan sebab kalau aku nyanyi ni kan satu dewan puji aku kan, dengan sedapnya suara aku. Bukan. Dia puji Allah dan Rasul memang daripada hati dia, memang sungguh-sungguh dia nak memuji Allah dan Rasul kan? Yang seterusnya, orang yang mendengar pun memang nak menerima kan? Tak mesti dia nak menerima tu dia kena jadi orang soleh dulu dah. Kita cerita ni menghidupkan hati yang mati. Semalam program di stadium kan, apa nama tu, ada bola sekali kan, ada perlawanan bola. Jadi habis perlawanan bola, depa ni kan keluar daripada stadium, pergi ke tempat baca qasidah tu kan, kat apa, pentas atau kemah tu. Adalah ramai juga yang mai dekat dengan kemah tu. Yang mai kat kemah tu pakai jersey belaka. Yang pakai jersey ni orang lelaki, tak apa lagi, yang perempuan pun pakai seluar jean, pakai jersey, tudung tak pakai. Tapi dia main dekat dengan kemah kan. Dia main dekat dengan kemah. Lepas tu kan ada nyanyi Ya Hanana lah apa semua kan. Semalam tu bila nyanyi tu, depa ni nyanyi sekali. Nyanyi sekali. Mulut tu tukar mak kamit juga tu. Selawat pada Nabi SAW, berselawat juga. Sama-sama. Mudah-mudahan ada kebaikan dekat situ, dan mudah-mudahan menyembuhkan hati yang sakit, menghidupkan hati yang mati. Mudah-mudahan nyanyian-nyanyian tu kan, kalau semata-mata ceramah mungkin mereka tak main dekat. Tapi sebab ada nyanyian kan, nyanyian ni dia mendekatkan orang. Jadi orang pun pakat main dan nyanyi sekali, nyanyi yang baik kan, memuji Allah dan memuji Nabi SAW. Kemudiannya pada waktu yang betul dan di tempat yang betul kan. Kalau nyanyian dalam toilet tu dia tak jadi apa lah kan. Ada orang kan dia suka menyanyi dalam toilet, sebab itu dia punya studio kan. Dia tahu kalau dia nyanyi kat tempat lain orang marah, tak sedap. Jadi dia nyanyi dalam toilet. Makruh lah, jangan buat. Tapi nyanyian ni ataupun tempat-tempat yang di mana-mana, contoh ada orang menyanyi dekat pasar kan. Dia menyanyi di pasar ni mungkin sedap, tapi nak masuk dalam jiwa tu payah sikit kan. Begitu juga orang yang menyanyi dekat food court, nampak orang makan ramai-ramai kan. Dia mungkin sedap bacaan dia, nyanyian dia sedap, tapi nak masuk dalam jiwa tu payah sikit lah, sebab orang duk sibuk makan, sembang apa semua kan. Mana nak masuk sangat. Walaupun suara dia sedap. 2 malam lepas saya makan di Kuantan, di satu food court lah, dia ajak makan, jom makan ada lah. Atas pentas tu nyanyi tu suara sedap, memang sedap
Tok Bilal. Dia Bilal masjid yang selalu jadi imam. Atas pentas tu tak pakai kopiah lah. Dia nyanyi lagu macam-macam nyanyi. Macam-macam lagu dia nyanyi, bukan qasidah. Nyanyi lagu-lagu biasa dia lah. Dengan gitar, dengan apa semua kat belakang. Jadi kata memang sedap suara dia. Dia tu qori ke tu. Saya kata awak dia tak nyanyi nasyid. Tak tahu dia minat lagu-lagu macam tu, tak apa. Biarlah dia nyanyi. Nyanyian dia tak elok mana lah, tapi suara dia sedap. Suara dia sedap. Saya bukan kata lirik banyak yang tak elok juga, tapi suara dia sedap. Dia boleh jadi Bilal yang jadi macam tu sebab dia lah, dia bertanding ketua pemuda UMNO. Okey. Jadi bila dia nyanyi tu saya fikir macam ni, saya kata suara sedap. Tapi walaupun suara dia sedap, berapa ramai yang dapat menjiwai apa yang dinyanyikan daripada ramai-ramai duduk dekat food court tu. Mungkin ada lah kot seorang dua kot. Yang lain semua tak peduli pun dia nyanyi. Tak peduli langsung. Okey, so tempat kena betul. Tuan-tuan di Kedah ni yang subhanallah, majlis-majlis baca qasidah ni sangat banyak lah ni kan. Sampai hari peladang penternak pun buat majlis maulid. Itu dah luar biasa dah bagi saya. Jarang-jarang berlaku kat Malaysia ni. Hari peladang penternak pun buat maulid juga, buat alustar berselawat. Sempena hari peladang penternak. Kan lain macam bunyi dia kan. Tapi baguslah. Sebab walaupun berbentuk nyanyian dan adalah tazkirahnya kan, ada tausiahnya, tapi nyanyian itu sendiri. Itu sebablah Imam Al-Ghazali ada sebut tentang orang yang tidak tergerak hatinya dengan suara yang sedap dan warna-warna yang indah adalah orang yang hatinya ada penyakit. Ada orang dia benci tu, dengar qasidah macam tu sedap pun dia jadi tak suka, dia jadi tak seronok. Itu orang yang hatinya ada penyakit, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau dengar suara-suara yang sedap ni, kita puji Allah Ta'ala, kita selawat sama-sama pada Nabi SAW. Benda ni sangat-sangat penting. Dan mudah-mudahan boleh menghidupkan juga hati-hati kita. Mudah-mudahan kita datang tu mungkin ada penyakit dalam hati kita, Allah sembuhkan penyakit hati kita dengan lagu-lagu yang memuji Allah dan memuji Rasul SAW. Sebaliknya dia boleh menjadi fitnah kalau yang mendengarkan dan yang mendengar hanya nak ikut hawa nafsu. Dan inilah yang banyak berlaku. Ikut hawa nafsu. Maksudnya apa? Walaupun dengar majlis qasidah, tapi yang dia nak hanya sedapnya saja. Yang dia perhati hanyalah suara tu saja. Ataupun apa dia panggil, dia nak tengok, oh ini dia punya key tak kena ni, oh yang ini sumbang. Dia jadi apa tu, pengkritik, macam pengkritik dalam Gegar Vaganza. Dia berangan jadi Tok Ram. Dia duduk dengar qasidah tu, suara dia ni dia pula nak kritik. Ataupun memang dia layan tu hanya semata-mata kerana syok je lah. Dia main tu tak ada rasa apa, kerana nak mencintai Allah, mencintai Rasul SAW. Dan ini banyak juga berlaku bila terlalu banyak majlis selawat ni. Majlis selawat bila banyak tak ada masalah, tapi orang yang main tu kadang-kadang sebab benda tu dah jadi apa, culture, dah jadi budaya. Jadi dia main tu hanya semata-mata kerana nak seronok. Jadi mungkin dia tidak menghidupkan hati, tetapi hanya menjadi fitnah. Kan? Orang yang mendengarkan pun macam tu. Orang yang mendengarkan lagilah dahsyat. Orang yang melantunkan. Tentang tahu dulu kumpulan nada murni tu kan, Arkam punya kumpulan tu kan. Walaupun kita bukan setuju dengan Arkam, tapi nak ceritanya macam mana mereka ni ditarbiah. Mereka cerita kat saya dulu lah. Waktu mereka nak buat persembahan, syarat nak buat persembahan kena puasa dulu 3 hari sebelum persembahan. 3 hari betul-betul kena puasa dulu. Siapa yang uzur,
contohnya tak sihat ke apa ke, ataupun malas nak puasa ke, maka tak boleh naik atas pentas. Mereka kan ramai, boleh lah buat macam tu. Kalau kumpulan nasyid 3 orang je, 2 orang tak puasa, habis naya seorang je tinggal. Mereka berpuluh-puluh orang, jadi boleh lah. Siapa yang puasa je yang boleh naik atas pentas, yang tak puasa tak boleh. Sebab mereka kata apa? Nak jaga hati, biar dilantunkan itu benar-benar dari hati yang ikhlas, kan? Bukan kerana nakkan pujian. Waktu tu juga mereka tak dibenarkan untuk layan peminat, istilah dia, kan? Artinya kalau ada orang tulis surat, zaman tu surat lah, kan? Tulis surat kata kami ni minat betul dengan penyanyi ni, apa, Asri contohnya kan, Allahyarham, ataupun Munif, ataupun Amal, ataupun siapa-siapa lah, kan, yang jadi pesolo mereka ni, kami ni minat sangat apa semua. Penyanyi tu takkan dapat surat tu, ditapis, kan? Tak bagi surat-surat peminat ni, tak sampai. Sebab apa? Kata jaga hati, jaga hati, kan? Apa naik atas pentas ni untuk nak menghidupkan hati orang. Macam mana nak hidupkan hati orang kalau hati yang pun sendiri sakit? Jadi memang diajar begitu, baguslah. Ini yang kita cerita, maknanya orang yang mendengarkan tu pun memang kena jaga hati sungguh. Kalau dia punya hati dia rosak, dia ada niat-niat yang lain, maka tak sampai juga. Walaupun suara sesedap mana pun, suara sehebat mana sekalipun, dia tak boleh nak sampai. Mungkin dia sampai dari sudut seronok je lah orang dengar, kan? Orang kata, oh sedap tu suara dia, itu je lah. Balik tak jadi apa, balik tak bertambah mencintai Allah dan tak bertambah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang cuba tengok orang yang baca qasidah di kalangan habib-habib, masyayikh yang tua-tua. Orang tua-tua ni kadang-kadang mereka pun ada melantunkan qasidah ni. Suara tak sedap mana pun, kan? Suara tak sedap mana pun, biasa je suara dia. Nak banding dengan yang kumpulan-kumpulan qasidah ni kan, jauh. Suara mereka biasa je. Tapi lantunan mereka tu akhirnya Allah jadikan sebab orang yang mendengar makin mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak bila dengar lagu-lagu ni ataupun qasidah-qasidah ni, kan? Nak sampai pada hati kita, nak menyuburkan hati kita, nak menghidupkan hati-hati kita. Nah, ini semua penting dan jangan sampai syaitan masuk dalam keadaan kita tak sedar. Tak sedarlah sebab kita rasa macam majlis ni majlis yang baik, kan? Yang melantunkan tu melantunkan benda yang baik, tapi takut syaitan yang masuk. Syaitan masuk, dia rosakkan amalan tersebut dan tak jadi apa, kan? Ada orang perempuan yang datang majlis, saya sebut orang perempuan sebab apa? Sebab yang baca qasidah ni kebanyakannya semua lelaki. Kata pentas tu, budak-budak muda perempuan ni kadang-kadang dia main majlis macam ni sebab dia minat kat penyanyi tu. Jadi hawa nafsu lah, kan? Hawa nafsu. Dia bukan nak dengar nyanyian yang menghidupkan hati, nak menambah cinta pada Allah dan Rasul, tak. Dia main tu sebab memang dia minat penyanyi tu. Walaupun penyanyi tu laungkan benda-benda yang mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kira kumpulan nasyid ke kumpulan qasidah ke, sama je, kan? Jadi maknanya syaitan masuk dalam keadaan benda tu benda baik. Kita bukan cerita benda-benda buruk ni, kita bukan cerita nyanyian-nyanyian yang buruk, kita cerita benda baik. Tapi dia tetap boleh menjadi fitnah, maka kena jaga sangat-sangat. Dia boleh jadi dua-dua, dia boleh jadi benda baik, dia boleh jadi benda buruk. Maka kita harapkan mudah-mudahan majlis-majlis selawat yang ada di negeri Kedah yang sangat banyak ni, semuanya di kalangan majlis-majlis yang menyembuhkan hati yang sakit dan menghidupkan hati-hati yang mati. Allahumma amin. Okey, seterusnya. Ni benda ni mungkin ada orang yang dia tak puas hati tu sebenarnya. Yang tadi tu dia tak minat kan nyanyian ni. Jadi dia kata mana ada. Dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak terima kata nyanyian ni boleh menghidupkan hati. Tengok Wali Songo dengan nyanyian dia kan, dengan muzik dan sebagainya.
Wali Songo buat benda tu, berapa ramai orang masuk Islam. Itu je dah cukup bukti dah, menghidupkan hati yang mati. Bukti nyata kan, benda berlaku ni bukti yang paling kuat sekali. Kita tak payah jadikan, tak payah cerita hujah-hujah apa, benda yang memang dah berlaku. Berapa ramai orang masuk Islam dengan dakwah mereka. Dan dakwah mereka, sebahagian daripada mereka, bukan semua, sebahagian daripada mereka dakwah mereka dengan nyanyian kan? Okey, 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, la budda lil insani fil wusuli ila sa'adatil akhirati min amrayn. Ahaduhuma al hidayatu wat tawfiqu min Allah wa huwa bi manzilatil ghaith allazi yusibu al ard. والثاني السعي إلى الله على منهاج الاستقامة وهو بمنزلة الحرث للأرض وتعهدها بما تحتاج إليه من البذر والتربية والحفظ وتنحية المؤذي إلى غير ذلك. فحرث الأرض دون أن يصيبها السيل عناء وتعب بلا حاصل، وإصابة السيل لها مع ترك الحرث إضاعة. فالتوفيق من الله كالغيث ليس للعبد فيه مدخل، وذلك هو الحقيقة. والسعي والاجتهاد الذي هو بمنزلة حرث الأرض وتعهدها إلى العبد وهو كسبه وعنه يسأل وعليه يجزى، وذلك هو الشريعة. Okey, la budda, tak boleh tidak, maknanya mestilah kan? Lil insan, bagi seorang manusia, fil wusuli, pada menyampai kepada, sampai, nak sampai kepada, ila saadatil akhirah, kebahagiaan akhirat. Saadah kebahagiaan akhirat. Nak sampai pada kebahagiaan akhirat mesti dua perkara, min amrain, dua benda. Ahaduhuma, satu daripada dua tu adalah al hidayatu wat taufiq min Allah, hidayah dan taufik daripada Allah. Wa huwa bimanzilatil ghaithil ladzi yusibul ard, dia pada kedudukan hujan yang menimpa bumi. Dia macam hujan yang menyiram bumi. Wasani, yang kedua, as-sa'yu ilallah, berjalan kepada Allah, berusaha menuju pada Allah. Ala manhajil istiqamah, dengan cara istiqamah, terus berjalan pada Allah Ta'ala. Wa huwa bimanzilatil harthi lil ardi, dia seperti berladang dengan muka bumi. Maksudnya kita bercucuk tanam, kita panggil kan, bercucuk tanam. Wa ta'ahudiha, dan siapkan tanah tadi itu dengan bima tahtaju ilaihi, dengan apa yang diperlukan kepadanya, minal badri wat tarbiyati wal hifzi, daripada apa dipanggil tu, benih dia, lepas tu apa, nak siram dia, nak jaga dia, semualah. Tanah tu kita nak, apa dia, bila kita tanam tu, tanah tu kita nak, apa istilah dia, kita tanam pokok, tanah tu kita nak kena apa, bukan baja, yang tu lah. Okay. Semualah kan, menjaga pokok lah, jaga sungguh-sungguh kan. Okey. Wa tanhiyatul mu'zi, dan juga mengelakkan daripada perkara-perkara yang menyakitkan, maknanya penyakit-penyakit pokok lah, binatangnya kan, serangga perosaknya dan sebagainya. Ila ghairi zalik, kepada semua yang lain, maknanya apa-apalah yang berkaitan dengan nak bagi pokok tu elok membesar. Okey, so ada dua kan. Satu, hujan yang turun. Yang kedua, kita punya usaha untuk bagi pokok tu tumbuh elok. So dua benda ni perlu untuk kebahagiaan di akhirat, iaitu satunya hidayah dan taufik, yang keduanya adalah berjalan pada Allah Ta'ala. Faharsul ardi, kita mengusahakan bumi ni kita cucuk tanam, duna ayusibahas sail, tanpa dia disirami oleh air. Anaun wa ta'abun, hanyalah kelesuan dan kepenatan. Bila hasilin, tanpa hasil. Yalah, sibuk letak benih, letak baja,
kan, kita letak racun daripada racun perosak dan sebagainya, tapi akhirnya hujan tak turun-turun, kita pula tak siram air, akhirnya pokok tu mati juga, kan? Matilah pokok tu. Ta'bun bila hasil, penat tanpa hasil, hanyalah keletihan. Wa isabatus saylilaha ma'atarkil harsi idha'atun, air yang mencurah padanya tapi kita pula tidak bercucuk tanam adalah idha'atun, membazir aja, satu pembaziran, sia-sia. Sebab apa? Yalah, hujan turun tapi kita biar je lah tanah kita tu, tak mau nak tanam apa-apa, kan? Maka sia-sia. Fataufiqu minallah kal ghais, maka taufik daripada Allah seperti hujan. Laisa lil abdi fihi madkhalun, bagi seorang hamba dia tak ada ruang padanya. Maksudnya benda ni datang daripada Allah, macam hujan lah, kan? Jadi benda ni datang daripada Allah, bukan dengan kita punya kerja. Taufik daripada Allah ni kan bukan kerja kita, dia kerja Allah. Kita sendiri tak boleh bagi taufik pada diri kita sendiri, apatah lagi bagi orang lain, kan? Jadi taufik datangnya daripada Allah semata-mata, dan itulah hakikah. Dan itu sebablah kita memerlukan sangat pada taufik, dan kita berdoa banyak-banyak pada Allah, minta taufik daripada Allah. Dan supaya kita sedar yang apa saja amalan yang kita lakukan hakikatnya adalah daripada Allah Ta'ala juga, kan? Okay, seterusnya wasa'yu wal ijtihad, kita punya usaha, kita punya berjalan dan usaha bersungguh-sungguh tu, itu seperti kedudukan kita bercucuk tanam, jaga sungguh-sungguh tanaman kita tu, itu adalah kerja kita. Itu juga, daripada situ jugalah kita akan ditanya, dan padanya lah kita akan dibalas. Dan inilah yang dipanggil sebagai syariah. So Imam Al-Haddad buat perumpamaan dengan perkara yang kita sendiri boleh perhati dengan mata kepala kita. Bila kita solat ni kan usaha kita. So perbuatan kita solat ni, usaha kita ni macam kita cucuk tanam. Tapi kalau tak dapat hujan, pokok takkan tumbuh. Walaupun kita berusaha sedaya upaya pun, dia takkan dapat apa. Maknanya nak solat tu pun, walaupun kita usaha nak solat, dia tak jadi juga solat, sebab tak dapat taufik daripada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, kita tak boleh salahkan nak buat macam mana tak dapat taufik tu, ya aku tidur je. Tak boleh pula. Sebab kadang taufik datang, kita pula tak berusaha. Kita bila tak berusaha, jadi seolah-olahnya hujan turun tapi kita tak bercucuk tanam. Kita tak boleh kata nak buat macam mana dah hujan tak turun, aku tak buat apa. Tengok bila hujan turun pun kita tak buat apa juga, kan? Jadi akhirnya memang tak dapat apa lah. Antara dua ni yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti bukan bab taufik, sebab taufik daripada Allah. Yang Allah Ta'ala tanya adalah usaha. Itu pasal kita kena berusaha. Itu sebabnya kita terus berusaha, terus je buat. Macam orang tanya ustaz, macam mana ustaz? Saya dah semayang tapi tak rasa khusyuk lagi, kan? Khusyuk tu pun taufik daripada Allah. Ingat macam tu je. Yang kerja kita apa? Usaha. Buat je, teruskan usaha. Satu hari nanti turunnya hujan, maksudnya taufik daripada Allah turun pada kita, kita akan dapat. Dan yang Allah Ta'ala tanya pada kita adalah usaha kita, bukannya taufik tadi tu. Jangan kita salahkan pula, dah nak buat macam mana dah Allah tak bagi taufik. Dia tak boleh macam tu, sebab itu bukan kerja kita. Yang benda bukan kerja kita, kita tak usah masuk campur lah. Kita hanya sekadar boleh berdoa, minta pada Allah, ya Allah kurniakanlah aku taufik, Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah kurniakanlah aku taufik pada apa yang engkau cinta dan apa yang engkau redha. Ataupun kita kadang-kadang bila hujung kita bercakap tu kan, kadang biasa kan kita dengar wabillahi taufiq wal hidayah, kan? Itulah dia, nak dapat taufik daripada Allah Ta'ala. Yang ini penting ni, dua benda ni, kan? Taufik dan juga usaha, dua-dua kena ada.
Perumpamaan macam ni kan bagi senang kita faham kan. Tengok pokok, tengok tanaman, tengok hujan. Jadi dua benda ni dia memang bagi faham kita dengan mudah. Itulah dia hikam. Hikam ni kan kita panggil kalam-kalam kebijaksanaan kan. Hikmah, mutiara-mutiara daripada Imam Al-Haddad. Jadi mereka ni ada kebijaksanaan dalam mentadbir dan memahamkan kita. Itu dipanggil hikmah. Kalau semata-mata dia kata hidayah daripada Allah, hang buat je sudah. Kadang-kadang kita tak boleh nak faham. Tapi bila dibagi perumpamaan macam pokok tadi kan, dia lebih hampir daripada kita, lebih dekat dengan kita. Jadi lebih kita faham. Lepas ni kalau kita bercucuk tanam dekat rumah kita, kita siram air, kita letak baja, kita ingat je lah benda ni. Dan aku ni nak bagi pokok ni tumbuh elok, nanti dia keluar bunga, aku yang seronok kan. Kalau pokok yang buah, dia keluar buah, aku seronok tengok buah tu. Tapi kan lagi seronok kalau hasil yang aku dapat di akhirat nanti, iaitu usaha aku di dunia, usaha apa-apa pun lah menuju Allah Ta'ala, aku dapat hasil dia, aku dapat tuai hasil dia di akhirat nanti. Yang ini penting. Itu sebablah berjalan pada Allah, perjalanan kepada Allah sangat-sangat penting dan dia memerlukan kepada istiqamah. Sama macam pokok juga. Kalau kita hanya sekadar letak baja sekali lepas tu tinggal, tak jadi juga. Dia kena istiqamah juga kan. Sekali-sekala je, sekali je, lepas tu kita tinggal terus, tak jadi juga pokok tu. Dia kena berterusan kan? Dia kena berterusan. Selang berapa hari, selang seminggu, selang 2 minggu, kita kena tengok lagi sampailah dia menjadi kan. Orang ada pokok semua tahu benda ni. Adalah pokok-pokok yang memang boleh tinggal je kan? Jenis-jenis pokok yang liar ni kan, dia boleh hidup sendiri, itu cerita lain. Ini cerita kepada benda yang memang memerlukan kepada perhatian kan? Nak elakkan daripada penyakit, nak elakkan daripada binatang dan sebagainya. Depan rumah saya ada pokok pelam, jiran saya punya lah. Pokok pelam dia besar, tinggi. Dia balut satu pokok tu dengan jaring. Satu pokok tu penuh jaring. Jadi dia jadi macam, pokok tu dia jadi macam warna putih. Kalau kita tengok ni apa dia putih besar ni, sebenarnya jaring tu kan. Jaring. Sebab apa dia letak begitu? Tuan-tuan agak? Nak pelihara buah dari monyet. Dari monyet je lah. Dari serangga masuk jaring. Monyet je tak boleh masuk ke jaring. Kelawar. Itu je. Kan penuh jaring kan. Jaring kayak itu. Satu pokok. Kenapa dia sanggup buat begitu? Sebab dia nak pelihara lah kan. Sebab dia nak makan lah buah tu kan. Dan jaring tu pula bukan sehari dua dia letak. Sepanjang-panjang masa lah kan. Sepanjang-panjang masa tu kita kata istiqamah ni kan. Dia kena berterusan. Dia tak boleh sekali je buat lepas tu dah. Esok monyet mai pula. Kan, kera mai pula. Rumah saya sangat banyak kera. Monyet banyak. Sangat banyak. Ratusan monyet keliling rumah. Bukan duduk kat zoo. Duduk kat hutan. Rumah saya tepi hutan. Jadi sangat banyak. Jadi nak ceritanya adalah apa namanya ni, Allahumma salli ala Muhammad. Nak jaga satu pokok tu kan, nak jaga satu pokok tu dia memerlukan masa yang panjang. Dia bukannya sekali lepas tu tinggal, dia tak jadi. Macam tu jugalah dengan kita nak berjalan menuju Allah, kita perlu istiqamah, teruslah buat. Jangan putus asa hanya semata-mata kerana kita tak dapat lagi, tak boleh lagi apa yang kita harapkan. Macam orang nak buah tu, kalau setakat sehari dua dia usaha, lepas tu dia nak buah dah, macam mana? Benda ni bukan cerita tahyul macam cerita Mak Saleh tu dia, Jack and the Beanstalk. Tuan-tuan tahu? Orang sini educated. Jack and the Beanstalk tu kan.
Dia dia campak kacang tu kan. Campak kacang belakang rumah. Esok pokok naik sampai ke langit. Kan? Itu cerita tahyul. Boleh lah. Kan? Kita mana boleh macam tu. Jadi kalau kita harapkan kita punya usaha seketika, lepas tu nak jadi wali Allah Ta'ala dah, payahlah. Kan? Baru usaha sikit je, lepas tu awak aku tak jadi macam mereka lagi lah. Awak aku tak jadi macam tu, wali-wali hebat apa semua, habib-habib yang alim-alim, yang soleh-soleh, yang yalah jadi wali Allah lah. Kan? Syekh Abdul Qadir Jalani ke apa ke? Tadi kata apa, keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani nak baik kan? Jadi kadang-kadang kita punya usaha baru seketika, kita harapkan hasil yang cepat. Jadi memang itu takkan boleh berlaku. Kan? Usaha tu kena berterusan seperti menjaga pokok. Okay, selesai. Yang terakhir pagi ni, Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, ad-dunya bimanzilatil badiyatil mukhwifatil kathiratis surraqi wal ghussabi, wal akhiratu bimanzilatil madinatil khasibatil aminati, wal insanu kharaja ila dunya liyakhudha mimma fiha fayuqaddimahu lil akhirah. فالعاقل كلما حصل في يده شيء من أمتعتها قدمه أمامه ليحفظ ويأمن عليه وينتفع به إذا وصل إلى محل استقراره وهو الآخرة. والجاهل يحتبس ما معه عنده بخلا به، فإما أن يأخذه الغصاب من يده وهي في المثال آفات الدنيا، وإما أن يسافر من البادية التي لا قرار له بها على القهر منه ويكلف ترك ما معه فيأخذه من يبقى في المحل الذي انتقل عنه. هذا مثال عجيب فليفهمه العاقل اللبيب. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Al-Ankabut. Apa kata Imam Al-Haddad? Ad-dunya bimanzilatil badiyah. Dunia ni ibarat sebuah kampung. Kampung di pedalaman. Al-mukhwifah, yang menakutkan. Daripada perkataan khauf. Khauf tu takut. Khafa, takut. Mukhwif, yang menakutkan, yang menyeramkan. Al-kathiratis surraqi wal ghussabi, yang banyak pencuri dan perompaknya. Al-ghussab ni perampas, maknanya yang suka merompak lah kita kata kan. Yang suka nak merampas harta orang. Itu asalnya. Dunia ni macam tu. Akhirat pula dia ibarat bandar, kota, pekan. Yang mana aman, tentram, yang elok aja, yang selamat aja. Okey, itu tempatnya. Wal insan kharaja ila dunya, dan manusia ni keluar ke dunia. Maksudnya kita dilahirkan di atas muka bumi ini supaya kita boleh ambil apa yang ada di dunia untuk bawa pergi ke akhirat. Dia ibaratnya kita ni orang yang lahir di kampung, nak bawa sesuatu daripada kampung untuk berpindah ke bandar. Tetapi kampung kita ni pula kampung yang banyak perompak, yang banyak pencuri. Bandar pula aman. Jadi kita ni nak pindah duduk kat bandar yang aman, kan? Daripada kampung yang banyak perompak, banyak pencuri. Kebetulan kita dilahirkan kat kampung perompak, nak macam mana? Dan Allah Ta'ala jadikan kita macam tu. Allah jadikan kita, lahir kita ni di kampung perompak, pencuri. Dan kita ni dah ada peluang untuk berpindah ke bandar yang punyalah cantik, punyalah indah, lengkap segala-galanya, dan aman damai pula lagi. Kerja kita sekarang ni adalah kita nak bawa hasil kampung kita untuk bawa ke bandar. Sebab takkan kita nak bawa, kita nak pindah ke bandar tangan kosong, macam mana?
Mestilah ada sesuatu yang perlu ada pada kita. Fal'aqilu, dan orang yang berakal, setiap kali dia dapat apa yang ada pada tangannya, maksudnya dia dapat hasil dekat kampung dia tadi tu, min amti'atiha, daripada perhiasan, kesenangan-kesenangan kampung tu, dia pun reservekan untuk depan dia, maksudnya untuk dia pergi ke bandar nanti. Qaddamahu amamahu, dia letak depan dia. Dia letak dekat depan dia, okey, ini yang aku akan bawa ke bandar nanti. Supaya apa? Supaya dia akan jaga betul-betul. Kan? Wa ya'mana alaihi, aman dengannya. Maknanya dijaga sungguh-sungguh lah. Wa yantafi'a bihi, dan dia nak ambil manfaat dengan harta tadi itu apabila dia sampai ke tempat yang dia nak menetap yang sebenar, iaitu akhirat nanti. Kalau orang kampung tadi nak pindah ke bandar, dekat bandar tu dia nak duduk selama-lamanya sebab kampung dia menyeramkan. Jadi dia akan bawa harta benda daripada kampung, selamatkan dia betul-betul untuk bawa ke bandar, sebab bandar tu rumah dia, dia rasa begitu. Okey. Orang jahil macam mana pula? Orang jahil, dia dapat harta tadi tu, dia simpan. Dia simpan bukan selamatkan. Bukan dia letak depan dia, dia bukan simpan dekat bank, bukan. Dia letak dekat dia sebab dia bakhil. Dia tak mau orang ambil. Tapi apa berlaku? Perompak mai. Perompak mai, rompak. Habis juga apa yang ada pada tangan dia. Inilah perumpamaan seperti penyakit-penyakit dunia. Okey, maknanya harta tu akan habis juga. Kan? Sebab ni kan dunia, habis juga akhirnya harta kita. Ataupun kalau amalan kita, ada penyakit-penyakit hati, rosak juga amalan kita, tak boleh bawa pergi akhirat. Wa imma ayyusafira minal badiyah, dan mungkin juga dia akan bermusafir, bukan mungkin, atau maknanya memang pilihannya antara dua je. Sama ada dia kena rompak, ataupun dia akan bermusafir daripada kampung yang mana dia tidak boleh duduk kekal di sana secara paksaan, dan dia akan menanggung apa yang dia tinggalkan. Maknanya macam ni, nak tak nak dia terpaksa pindah juga daripada kampung tu. Dia bukan boleh duduk selama-lamanya dekat kampung tu. Jadi buat apa dia nak simpan harta tu dekat kampung tu? Sebab kampung tu dia akan tinggalkan juga, dia akan pergi ke bandar juga. Maka yang dia akan ambil hanyalah apa yang ada daripada tempat yang dia berpindah daripadanya, maksudnya kampung tu ke bandar. Kalaulah dia tak reservekan, maknanya kalau kita zaman lah ni, ibaratnya kan, kalau satu orang dia nak pindah dari Malaysia, dia nak pindah duduk dekat US, contoh dia akan transfer dia punya harta dia ke US dulu. Bila dia pindah ke US tu, dia buka akaun dekat sana, dah ada duit dekat sana. Bukannya dia letak duit tu bawah bantal dia. Kalau dia letak duit bawah bantal dia dekat Malaysia, bila dia nak pindah ke US, dia nak bawa pun payah, kan? Dan akhirnya yang dia bawa pun sikit je lah, dia tak boleh bawa banyak-banyak. Dan dekat sana dia akan merana, sebab dia dah tak ada harta, kan? Dan dekat sana pula dia tak boleh bekerja. Maka dia akan menjadi orang yang paling merana sekali. Dan inilah dipanggil sebagai perumpamaan yang menakjubkan. Maka fahamilah wahai orang yang berakal, yang cerdik. Allah Ta'ala mengatakan watilkal amsalu nadribuha linnas, demikianlah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia, dan tidaklah berakal dengannya, berfikir dengannya, melainkan orang-orang yang mengetahui. Kita tengoklah, kan, kita ni memang nak tak nak, kita memang akan berpindah ke akhirat. Memang nak tak nak akan pindah ke akhirat. Jadi kalau kita tak buat persiapan, rugi kan? Macam orang yang nak pindah tadi lah. Dan kalau kita nak simpan, semua nak simpan untuk dunia kita, rugi. Sebab tadi ada dua je, sama ada kena rompak ataupun kita kena tinggal. Antara dua je. Harta kita ni, rompak ni bukan maksudnya kena rompak secara literal, bukan maknanya confirm perompak main rumah kita, dah. Harta ni memang akan hilang, akan hancur, kan? Jadi kalau kita simpan pun dia akan hancur juga. Dia tak boleh pakai dah.
kita beli TV 20 tahun lepas, rosak juga, walaupun TV tu paling mahal di dunia sekalipun. Sebab harta benda dunia ni dia akan hancur juga satu masa nanti kan. Kecantikan, keindahan akan hancur, apa pun akan habis dekat dunia ni. Jadi seolah-olahnya macam kena rompak tadilah. Orang duduk dekat kampung, dia nak simpan harta dia dekat kampung tu saja. Dia tak mau bawa untuk transfer ke bandar. Dia tak mau transfer dia punya harta tu ke bandar. Akhirnya kena rompak ataupun dia kena paksa pindah ke bandar, terpaksa tinggalkan harta tu di kampung. Macam kalau kita simpan harta kita, akhirnya kita mati. Maka akhirnya yang dapat harta kita siapa dia? Anak cucu kita. Itu pun kalau dia buat baik, alhamdulillah. Kalau dia buat buruk, na'udzubillah. Kita pun tak tahu. Tapi kita tak boleh bawa ke bandar tadi, ke akhirat, ke alam barzakh nanti. Jadi ini perumpamaan yang diberikan oleh Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan kita lebih berakal, dan perumpamaan macam ni sebenarnya dia menyebabkan kita lebih nampaklah hakikat dunia dan akhirat ni. Sebenarnya tak ada apa-apa pun dunia ni. Dia ibarat tempat yang banyak perompak, banyak penyakit. Ibaratnya hanyalah tempat persinggahan kita sahaja, bukan selama-lamanya. Tapi kalau kita berasa kita nak duduk selama-lamanya, maka kitalah orang yang paling rugi sekali. Wallahu a'lam. Selesai hikmah yang ke-85. InsyaAllah pada bulan depan kita sambung hikmah yang ke-86. InsyaAllah. Kita ni kan baca kata-kata Imam Al-Haddad ni kan. Kita baca kata-kata Imam Al-Haddad ni sebenarnya dia mudah-mudahan mengingatkan kita lah selalu. Benda tu bukan kita tak tahu kan. Apa yang disebutkan tu benda kita tahu, bukan benda kita tak tahu. Bukan baru kali pertama dengar. Bukan baru kali pertama kita tahu, oh dunia ni Ustaz je sementara je Ustaz. Bukan hari ni baru tahu benda tu kan? Tapi kita perlu diingatkan lagi. Sentiasa kena ingat kan? Jadi supaya hati kita ni tidak terikat mana dengan dunia kan? Hati kita ni tak adalah jadi hamba dunia. Tak adalah teringin sangat dengan dunia ni sampai itu je lah yang kita fikirkan. Sampai jadi kedekut, sampai jadi orang yang berkira semua benda, sampai nak beramal pun payah, sampai semua benda nak ikut kehendak kita. Benda yang kita seronok je kita nak, benda yang tak seronok kita tak nak. Benda-benda macam ni lah kan? Sebab apa? Sebab dunia masih ada dalam hati kita. Mudah-mudahan kita ingat betul-betul dunia ni sekejap sangat kan? Tu sahlah, jadikan dia sebagai tempat kekal. Kita ingat dunia ni hanya aku nak ambil sebanyak-banyaknya untuk aku bawa ke akhirat nanti. Aku nak bawa ke akhirat. Apa yang aku nak bawa ke akhirat sebenarnya lah ni? Aku sibuk dengan dunia aku ni. Aku nak buat apa sebenarnya ke akhirat? Apa yang aku boleh transfer ke akaun akhirat aku kan? Orang kalau melabur kan, ada seorang kawan saya baru ni, dia bawa pencen. Dia bawa keluar duit. Dia dapat duit banyak lah kan? Tak tahulah, saya tak tahu duit KWSP ke duit apa dia panggil tu, gratitude ke apa dia? Gratuity. Gratuity. Okey. Macam tu lah. Jadi duit dia ada banyak lah. Tapi duit tu banyak, lepas tu dia laburkan dekat satu syarikat ni lah. Tapi syarikat ni buat benda baik lah, alhamdulillah lah, bukanlah scammer ke apa. Dia buat benda yang baik. Cumanya dia sebut pada saya macam ni. Waktu dia sign tu, dia minta saya jadi saksi. Jadi saya jadi saksi dia. Dia kata, Ustaz, saya buat benda ni sebab saya ada duit ni berpuluh-puluh ribu ni, saya letak dekat syarikat ni. Sebab saya fikir, kalau saya simpan pun benda ni habis ke? Duit berpuluh-puluh ribu ni saja habis. Baik, saya letak dekat syarikat ni, mudah-mudahan ada keuntungan dunia akhirat dia. Jadi ada keuntungan, syarikat ni buat jualan apa semua, nanti saya akan dapat hasil dia. Jadi duit tu tak habis macam tu je. Jadi bila saya dengar dia bercakap tu, itulah juga kepala otak semua orang yang melabur kan. Orang melabur kenapa sanggup keluarkan duit yang banyak? Sebab dia fikir aku akan ada keuntungan nanti.
Orang melabur untuk dapat untung lah kan. Tak kira lah untung dunia ataupun untuk akhirat. Ada orang dia fikir akhirat je kan? Tapi orang yang melabur harta dunia ni biasa dia fikir dunia lah kan. Dia fikirlah nak untung dunia. Tapi kan pelaburan kita tu, kita sanggup belanja duit banyak. Ada satu orang ni, baru je 2 minggu lepas kot, dia cerita dengan saya, dia keluarkan duit 300,000. Dia melabur dekat satu syarikat. Saya tanya sejauh mana kenal orang yang dia labur ni. Dia kata kawan pada kawan. Saya dengar tu Allah, seram. Dia, syarikat tu buat apa? Syarikat tu buat benda ni gini. Saya kata aduh, ini macam scammer ya. Tengok dia punya ni. Saya kata kenapa sanggup labur sampai 300,000 cash, 300,000? Dia kata ustaz, sebab orang ni janji akan dapat keuntungan banyak sekian kan? 1 bulan banyak mana, 1 tahun banyak mana sebagainya kan? Keuntungan tu memang besar. Keuntungan memang besar. Jadi dia sanggup belanja 300,000 sebab apa? Sebab nak keuntungan yang besar. Kan itu je. Tapi nak pergi haji, contoh nak keluarkan duit 30,000. Padahal duit ada 100,000. Nak keluarkan 30,000 tu rasa ya Allah besar sungguh ni 30,000 ni. Nak keluarkan duit pergi haji. Tak sanggup. Sebab apa tak sanggup? Sebab dia tak nampak keuntungan tu. Okeylah 30,000 tu mungkin besar lagi. RM3 untuk letak dalam tabung masjid. RM3 nak letak dalam tabung masjid pun kadang-kadang masih kedekut. Sebab apa? Kita tak nampak keuntungan yang sebenarnya jauh berlipat-lipat kali ganda lagi. Jadi kalau kita ingat yang kita sekarang ni sedang melabur untuk dapat keuntungan dekat negeri yang kita akan pergi nanti. Sebenarnya waktu itulah yang kita jadi lebih semangat. Kan? Kita letak duit tu, ni pelaburan aku. Aku akan dapat untung berlipat-lipat kali ganda. Tapi bukanlah ni nanti. Bila aku berpindah nanti. Aku pindah nanti, aku akan dapat keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Tuan-tuan bayang je lah macam saya tersebut tadi. Katalah satu orang duduk dekat Malaysia, dia nak pindah ke US. Dia letak duit 20,000 kat kawan dia kat US untuk berniaga. Kawan tu roll duit 20,000 tu jadi 2 juta. Dia nak pindah ke US tu dalam keadaan duit dia ada 2 juta dekat sana. Dia kan seronok. Dia dah rasa tenang. Sebab apa? Aku dah ada duit 2 juta dah kat sana. Bila dia nak pindah pun dia boleh nyeh, tak apa. Dia nak tinggalkan Malaysia ni, tinggalkan rumah dia, tinggal kereta dia, relax. Tak apalah. Dengan kereta jiran ambil, tak apa, ambil tak ada masalah langsung. Sebab apa? Dekat US tu dia ada duit 2 juta dah. Dia dah simpan dah kat sana. Dan bukan kena scam, memang sungguh-sungguh ada 2 juta kat sana. Yang dia bagi 20,000 je mula-mula tu. Yang dia bagi 20,000 je dekat sini. Tapi sebab kawan tu bijak berniaga, kan, pusing-pusing duit tu dapat 2 juta. Contohnya. Kan jadi seronok nak pindah. Inilah para awliya, para salihin. Mereka tahu pelaburan mereka di dunia ni, mereka akan dapat keuntungan berlipat-lipat kali ganda dekat negeri yang mereka akan pindah nanti. Itu sebab bila mereka berpindah, mereka boleh berpindah dengan senyuman, dengan tenang, dan tak terikat hati mereka dengan dunia yang mereka tinggalkan. Sebab apa? Yang mereka tinggalkan tu kecil sangat nak banding dengan keuntungan yang mereka akan dapat dekat sana. Mereka tahu benda tu. 20,000 dengan 2 juta tu pun masih lagi jumlah yang sedikit nak banding dengan pelaburan akhirat yang mereka akan dapat. Kan? Ini je sebenarnya sebab dia. Kan? Bukan kata RM3, bukan kata RM30. Kalau kita berpindah dengan duit berjuta-juta ada dekat negeri lain, rumah kita boleh tinggal, kereta boleh tinggal, bukan kata duit RM3-4. Apatah lagi duit RM3-4 takkan nak berkira lagi. Nak pindah ke US, dekat US ada banglo, dah ada duit cash 2 juta. Sekali jiran sebelah tak pulang lagi duit RM2. Kita pun berkira, ketuk pintu rumah dia, "Oi, hang bila nak bagi balik RM2? Aku nak pindah dah ni." Tak mungkin lah kan. Tak mungkin. Confirm kita halal je lah. Bukan kata RM2, RM2,000 pun mungkin kita boleh halal. Sebab kita dah ada 2 juta dekat sana. Contohnya. Jadi itu perumpamaan kan, yang diberikan oleh Al-Imam Al-Haddad. Kita ni dari kampung nak ke bandar kan? Dan memang kita punya harta kita ni, kita kena transfer banyak-banyak ke bandar tu. Bandar yang aman kan? Bukan bandar Darul Aman
bandar yang aman di akhirat nanti. Kan? Yang itu yang kita nak, dan darul aman yang sebenar-benarnya adalah di akhirat. Kan? Keamanan yang kekal abadi yang kita nak adalah di syurga nanti. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di sana. Amin. Bagaimana